Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi. Pada kali ini, saya akan berkongsi satu lagi video belajar dengan Melaka. Dengan saya kongsikan satu lagi nota visual untuk mata pelajaran sains darjah 5 bagi tajuk tenaga. Tajuk tenaga ini memerlukan para murid untuk memahami 3 perkara utama, iaitu sumber tenaga, jenis tenaga dan bagaimanakah sesuatu tenaga itu ditukarkan menjadi bentuk tenaga yang lain. Hal ini telah saya perincikan melalui diagram dan contoh-contoh di dalam nota visual ini. Dan sebagai bonus untuk anda semua, saya juga telah memperincikan satu nota visual hanya untuk menerangkan apa yang dikatakan dengan tenaga keupayaan. Selamat menonton kepada semua murid dan juga kepada para guru. Jangan lupa untuk subscribe channel Sunardi Maulan, sila like dan share kepada rakan-rakan anda semua. Untuk melakar nota visual, perkara pertama yang penting kita lakukan adalah menulis tajuk dan juga mata pelajaran apa untuk darjah apa. Ini untuk memudahkan pencarian kita. Dan dalam proses pertama lakaran, apa yang telah dilakukan adalah melukis diagram utama untuk kita lebih memahami tentang mata pelajaran ini. Iaitu seperti yang saya telah terangkan tadi, kita akan belajar tentang sumber tenaga, jenis-jenis tenaga dan juga proses ataupun alat untuk menukarkan tenaga ke satu tenaga yang lain. Bagi sumber tenaga, ia terbahagi kepada dua, iaitu tenaga yang untuk boleh diperbaharui dan juga yang tidak boleh diperbaharui. Murid sekalian, jangan takut untuk melukis. Lukiskan apa sahaja objek asalkan kita dapat memahami apa yang disampaikan oleh objek tersebut. Jika kita tidak faham, maka kita boleh menulis apakah yang dimaksudkan dengan objek tersebut, seperti yang telah saya lakukan sekarang ini. Kini saya telah selesai melakarkan sumber-sumber tenaga yang terbahagi kepada dua, iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga tidak diperbaharui. Kita boleh melukis garis putus ataupun kotak untuk membezakannya. Kini kita beralih kepada jenis-jenis tenaga yang ada di bawah subjek ini. Kita lukis sahaja apa-apa sahaja lakaran yang kita boleh fahami maksudnya. Sedikit tips daripada saya, sekiranya kita tidak dapat vocabulary ataupun perbendaharaan visual, maka kita bolehlah merujuk kepada mana-mana gambar yang ada. Kita boleh Google, kita boleh lihat di buku ataupun buka saja buku teks yang ada. Asalkan kita faham dengan apa yang diwakili oleh setiap lakaran tersebut. Sidang penonton sekalian, perkara yang paling penting untuk kita melakar nota adalah kefahaman. Kita perlu membaca dan memahami subjek ini sebelum kita boleh melakar nota sebegini. Sekarang kita beralih kepada bahagian ketiga di dalam nota visual ini. Kita lukis kembali diagram utama nota visual ini, kerana inilah yang akan mengingatkan kita kepada subjek ini.
Gunakan semula objek-objek yang telah kita lukiskan di bahagian pertama tadi. Cuba elakkan daripada kita melukis ataupun melakar terlalu banyak objek untuk mewakili satu objek yang sama, kerana ini boleh menimbulkan kekeliruan kepada diri kita sendiri. Ingat, kita ingin belajar, bukannya untuk mengelirukan diri kita sendiri. Make it short and simple. Bahagian ini menerangkan tentang bagaimanakah sesuatu tenaga itu berubah menjadi tenaga lain setelah ia melalui sesuatu alat ataupun sesuatu proses. Para guru mungkin boleh menjadikan kaedah visual ini untuk menarik minat pelajar untuk memberikan contoh-contoh bagaimana tenaga berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dengan cara ini, para pelajar akan lebih dapat memahami apa yang dimaksudkan dengan perubahan tenaga itu dengan mengambil contoh-contoh yang ada di sekeliling mereka dan tidak bergantung kepada buku teks semata-mata. Mari kita tumpukan perhatian kepada nota tambahan ini, iaitu berkenaan dengan tenaga keupayaan. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga keupayaan? Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita bayangkan sesuatu objek bergerak ke atas ataupun berada di satu tempat yang tinggi. Pergerakan objek daripada bawah ke atas menggunakan tenaga kinetik, tetapi apabila sudah berada di tempat tinggi, maka objek berkenaan menyimpan sejumlah tenaga dan apabila ditolak, maka tenaga tersebut akan bertukar menjadi tenaga kinetik untuk objek itu bergerak ke bawah. Contoh yang seterusnya. Marilah kita bersama-sama membayangkan busur panah, di mana busur panah memerlukan anak panah, di mana anak panah akan diletakkan di tempatnya dan akan ditarik ataupun tadinya akan diregangkan ke belakang dengan tenaga kinetik, dan apabila itu berlaku, maka anak panah akan menyimpan tenaga keupayaan, dan apabila ia dilepaskan, tenaga keupayaan tersebut akan bertukar menjadi tenaga kinetik. Begitulah anak panah dapat bergerak ke hadapan. Contoh ketiga pula, kita akan menggunakan spring, di mana spring itu akan dimampatkan ataupun ditekan ke bawah. Dan apabila di dalam keadaan termampat, maka spring itu menyimpan tenaga keupayaan. Dan apabila spring itu dilepaskan, pasti ia akan melonjak ke atas. Dan ini bermaksud tenaga keupayaan telah bertukar menjadi tenaga kinetik. Maka tenaga keupayaan itu adalah satu tenaga yang ada pada objek pada kedudukan tinggi, diregangkan ataupun dimampatkan. Saya berharap perkongsian nota visual ini akan memberikan manfaat kepada anda semua. Terima kasih.